Negara Brunei Darussalam pastinya tergambar sebuah negara yang harmoni dan kaya raya dengan limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahukah anda pada tahun 2013 terjadi satu kejadian pembunuhan rakyat Malaysia di sana. Seorang wanita berasal dari Malaysia telah disimen di dalam sebuah rumah banglo. Bagaimana kisah ini bermula? Jom kita ikuti. Seorang wanita warga Malaysia yang berasal dari Sarawak berusia 39 tahun ditemui mati dan mayatnya ditanam di dalam dinding sebuah rumah milik kawannya di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Mangsa dikenali sebagai Wong Su Ching yang menjalankan perniagaan cuci kereta dan baik pulih di Brunei pergi ke rumah kawannya itu untuk menjaga banglo tersebut kerana pemiliknya pulang ke kampung halaman sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina. Wong diberi segugus kunci banglo terbabit. Apabila pemiliknya balik setelah menghabiskan cuti ke rumah pada malam Ahad 17 Februari 2013, dia menyadari dinding simen setinggi 3 meter yang meragukan di taman rumahnya. Malah bau busuk turut dihidu dari dinding tersebut. Lantas, pemilik rumah tersebut membuat satu laporan polis pada keesokan harinya dan membawa kepada penemuan mayat Von. Untuk makluman, kes ini bermula apabila suami mangsa membuat satu laporan polis berkenaan kehilangannya pada hari Rabu 13 Februari 2013 selepas dikatakan dia keluar membeli kek hari jadi anaknya pada pukul 11 pagi. Kehilangan mangsa membingungkan pihak polis dan keluarga kerana tiada petunjuk sama ada mangsa sengaja menghilangkan diri ataupun berlaku sesuatu jenayah ke atasnya. Sehingga pihak polis menerima laporan daripada seorang wanita tentang terdapat satu simen yang baru diturap di halaman taman banglonya. Polis tidak menunggu lama untuk menyiasat dengan menghantar pegawai bertugas dan anjing pengesan ke lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan awal mendapati pembunuh telah menutup mayat Von dengan beberapa keping zinc sebelum menanamnya dengan simen. Menurut kabar angin, Von menjalinkan hubungan dengan seorang profesor dan telah membawanya bertemu dengan beberapa rakan baru-baru ini. Rakan-rakannya menyifatkan Von sebagai seorang periang dan peramah yang gemar berjenaka dengan mereka. Jurucakap Pasukan Polis Diraja Brunei Pangeran Abdul Salim Ghani berkata, bedah siasat telah pun selesai dan polis sedang menunggu laporan pemeriksaan bedah siasat untuk mengenal pasti punca kematian. Setelah selesai, mayat mangsa akan dikembalikan kepada keluarganya di Brunei dan akan dihantar pulang ke Malaysia untuk urusan pengebumian. Abdul Salam menafikan laporan media Malaysia bahawa seorang suspek telah ditahan. Beliau enggan mengulas lanjut mengenai siasatan itu. Menurutnya lagi, jenayah kekerasan adalah luar biasa di Brunei yang merupakan sebuah kesultanan yang kaya dengan minyak dengan populasi hanya di bawah 400,000 orang. Pada 7 Mac 2013, Pasukan Polis Diraja Brunei mengesahkan kesah yang menangkap suspek lelaki berusia lingkungan 40-an berhubung kes kematian misteri ini. Polis sedang menunggu selesainya siasatan sebelum mengemukakan kes itu kepada Jabatan Peguam Negara untuk pertuduhan berlandaskan kepada undang-undang yang termaktub. Dalam satu sidang media yang dilakukan Pasukan Polis Diraja Brunei mengatakan kes kematian mangsa didakwa ditimbus dalam lapisan simen di tanah sebuah rumah persendirian di Kampung Salam Binggar. Pada mulanya polis menyoal tertuduh yang mengaku mangsa adalah kawan tetapi menafikan mengetahui keberadaannya. Cemas dengan siasatan polis, pada keesokan harinya tertuduh membeli 2 lori batu dan 1 simen untuk menanam mayat di dalam parit. Setelah disoal lanjut oleh penyiasat polis 3 hari kemudian, tertuduh mengaku apa yang dilakukannya terhadap mayat mangsa. Selepas mayat ditemui, bedah siasat telah dijalankan namun punca kematian tidak dapat dipastikan berikutan keadaan mayat mangsa yang sudah pun mereput dengan teruk. Lebih mengejutkan menurut Pegawai Kanan Jabatan Siasatan Jenayah, ketika ditanya mengenai suspek, Pegawai Kanan berkata lelaki tempatan itu kini dibebaskan dengan ikat jamin. Memandangkan kes itu masih belum dibawa ke mahkamah, butiran lanjut suspek tidak didedahkan kepada umum. Ketika ditanya bagaimana kes itu dikategorikan, polis berkata siasatan pada mulanya adalah untuk pembunuhan. Bagaimanapun selepas siasatan lanjut dilakukan, ada kemungkinan ia tidak berlaku.
Pada 30 Jun 2015, Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan dan memerintahkan seorang lelaki membayar pampasan kepada keluarga mangsa Wong Su Ching. Tertuduh dikenali Haji Haris Haji Bakir disabitkan bersalah selepas dia mengaku bersalah atas 4 pertuduhan berhubung kematian Wong Su Ching 39 tahun. Haji Haris dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda $1,000 Brunei. Tertuduh ketika itu mengaku bahawa dia dan mangsa sedang menjalinkan hubungan sulit dan telah bertemu pada pagi 13 Februari 2013 di sebuah rumah di kampung Sanam Binggar milik seorang rakan mangsa. Selepas hubungan pun kelihatan sukar bernafas dan kemudian jatuh ke lantai tidak sedarkan diri. Tertuduh ada memeriksa keadaan mangsa ketika itu dan mendapati mangsa telah pun meninggal dunia. Kerana panik, tertuduh memutuskan untuk menyembunyikan mayat Von di dalam parit berhampiran rumah tersebut sebelum memandu pergi dengan keretanya yang kemudian ditinggalkan di belakang stesen janakuasa elektrik. Dia pulang ke rumah dengan berjalan kaki serta membawa bersama beg tangan mangsa yang mengandungi antara lain wang tunai lebih $7,000 Brunei dan beberapa loket emas. Timbalan Pendakwa Raya Adillah Haji Muhammad Saleh merayu terhadap hukuman itu kerana menyalahgunakan harta mangsa dengan menyatakan hukuman bagi pertuduhan itu adalah tidak mencukupi dan tidak setimpal dengan berat kesalahan. Dalam menyampaikan keputusan, pemangku Ketua Hakim Negara Datuk Paduka Stephen Chong bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa hukuman bagi pertuduhan ketiga adalah terlalu ringan. Mahkamah seterusnya bersetuju dengan hujah Timbalan Pendakwa Raya bahawa penjara 18 bulan yang kemudian dikurangkan kepada 1 tahun atas pengakuan bersalah akan menjadi hukuman yang setimpal selepas mengambil kira jenis kesalahan, iaitu mencuri dari orang mati dan nilai harta itu. Peguam bela Haji Haris, Roy Prabhakaran, bergantung kepada keputusan mahkamah bahawa walaupun hukuman itu terlalu ringan, adalah tidak adil untuk menukarkannya atau meningkatkan hukuman kerana tertuduh telah menjalani hukuman 6 bulan. Selain itu, ketika menjalani hukuman penjara, tertuduh didapati tidak sihat. Malah dia telah kehilangan pekerjaan sebagai kaunselor sekolah dan kesalahan itu berlaku lebih 2 tahun lalu. Menurut pemangku Ketua Hakim Negara, beliau memikirkan hujah-hujah itu boleh dipertimbangkan, khususnya perkara yang menyatakan tertuduh telah menghabiskan masanya dan ia tidak akan memenuhi kepentingan keadilan untuk menjatuhkan hukuman semula terhadap tertuduh ke pemenjaraan selanjutnya. Bagaimanapun, mahkamah menyatakan bahawa memandangkan Haji Haris telah mengaku menggunakan $1,328 Brunei yang diambil dari beg tangannya untuk membayar batu dan simen. Tertuduh sepatutnya membayar pampasan harta pusakanya untuk kerugian itu. Oleh itu, di akhir perbicaraan kes, Datuk Paduka Stephen Chong memerintahkan tertuduh membayar pampasan sebanyak $1,328 Brunei kepada keluarga mangsa dalam tempoh 1 minggu atau menjalani hukuman penjara selama sebulan sebagai ingkar pembayaran. Nampaknya kes ini tidak mendapat keadilan sewajarnya, tetapi setiap negara mempunyai undang-undang yang perlu dipatuhi. Walaupun sebagai rakyat Malaysia, kita merasakan hukuman yang diterima tidak setimpal, namun tiada apa-apa yang boleh kita lakukan. Setiap perbuatan kita pasti akan mendapat balasan, sama ada cepat atau lambat. Mengharapkan kurnia Allah yang satu, itulah jalan untuk kehidupan. Hukuman dunia memanglah begitu. Hancur keadilan, tiada pembelaan. Sekian, terima kasih.